Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sadatul Syuhada binti Kamarul Zaman bersama rakan yang lain Nurul Nuha binti Anwar, Nurul Yasmin Aisyah binti Zuki, Nur Fatihah binti Muhammad Kahiri dan juga Fatin Areda binti Rosmadi akan membentangkan mengenai Mercy Malaysia. Malaysia Medical Relief Society atau lebih dikenali dengan nama singkatannya Mercy Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang telah ditubuhkan oleh Tan Sri Dr. Jamila binti Mahmud pada 16 September 1999. Penubuhan utama Mercy Malaysia ini adalah untuk memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan juga pengurangan risiko terhadap negara yang menghadapi beberapa krisis dan bencana. Mercy Malaysia ini akan memberi tindak balas yang cepat apabila sesebuah negara itu berlakunya krisis dan bencana. Mercy Malaysia ini telah berkembang pesat ke seluruh negara termasuk di Palestin serta Indonesia. Mercy Malaysia ini telah mempunyai seramai 500 orang ahli dan juga lebih 5,000 orang ahli sukarelawan. Mercy Malaysia ini juga telah bekerjasama dengan pihak lain seperti Permodalan Nasional Berhad, Khazanah Nasional Berhad serta Maybank Malaysia. Misi pertama yang disertai oleh Mercy Malaysia ialah misi Kosovo pada Jun 1999 dan setakat ini Mercy Malaysia telah menyertai beberapa misi yang lain seperti misi bantuan Gaza Palestin pada 25 Januari 2009, misi bantuan tsunami Aceh pada tahun 2004 dan misi bantuan banjir iaitu pada Disember 2006 hingga 2007. Penyata masalah bagi agensi Mercy Malaysia adalah dokumen yang merinci masalah atau isu-isu yang menjadi fokus organisasi tersebut. Penyata masalah ini membantu untuk memahami dengan jelas mengapa NGO tersebut ada dan apa yang ingin dicapainya. Berikut adalah beberapa langkah untuk menyusun penyata masalah bagi agensi Mercy Malaysia. Yang pertama, mengenal pasti masalah utama. Tentukan isu-isu atau masalah utama yang ingin diatasi oleh agensi Mercy. Fokus pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesihatan, lingkungan, hak asasi manusia, kemiskinan atau isu-isu sosial lainnya. Yang kedua, analisis keperluan dan permintaan. Lakukan analisis dalam sektor yang ingin dijangkau oleh agensi Mercy. Tinjau data dan informasi terkait untuk memahami tingkah keperluan dan permintaan di bidang tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti kelompok sasaran. Tentukan kelompok sasaran atau penerima manfaat yang akan diakui oleh agensi Mercy. Fahami keperluan khusus dan tentangan yang akan dihadapi oleh kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah perhatikan konteks lokal dan global. Fahami konteks lokal di mana agensi ini beroperasi dan juga pertimbangkan faktor global yang dapat mempengaruhi masalah yang dihadapi. Setelah menyusun penyata masalah, NGO ini dapat menggunakan dokumen ini sebagai dasar untuk merancang program, mendapatkan sokongan dan menyebarkan misi mereka kepada pihak-pihak yang terlibat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor permasalahan dalam projek pelarian kemanusiaan oleh Mercy Malaysia. Faktor yang pertama adalah kekurangan sumber kewangan dan sumbangan. Perkhidmatan Mercy Malaysia bergantung sepenuhnya kepada dana dan sumbangan daripada organisasi atau individu yang pemurah. Walau bagaimanapun, terdapat juga banyak halangan untuk mendapatkan dana yang mencukupi dan berterusan untuk menjalankan inisiatif mereka, terutamanya di kawasan yang tidak mendapat perhatian media atau tidak popular di kalangan penderma. Faktor yang kedua adalah tenaga sukarelawan yang berkelayakan dan berpengalaman. Untuk menyokong misi mereka, Mercy Malaysia memerlukan sukarelawan yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan komitmen yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun, terdapat juga kekurangan sukarelawan yang memenuhi kriteria ini, terutamanya dalam bidang perubatan, kejuruteraan dan logistik. Selain itu, terdapat juga cabaran untuk menguruskan, melatih dan menyelaras sukarelawan yang pelbagai agama, budaya dan latar belakang.
Faktor yang ketiga adalah kekurangan kerjasama dan koordinasi dengan pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan antarabangsa. Mercy Malaysia perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan antarabangsa yang lain untuk memastikan penghantaran bantuan yang efektif, selamat dan tepat kepada komuniti-komuniti yang memerlukan. Walau bagaimanapun, adalah mencabar untuk mendapatkan akses kebenaran dan sokongan daripada pihak-pihak tersebut, terutamanya di kawasan di mana konflik, ketegangan atau ketidakstabilan politik sedang berlaku. Tambahan pula, terdapat juga permusuhan, konflik atau ketidaksepakatan antara pelbagai pertubuhan kemanusiaan. Faktor yang terakhir adalah kekurangan penyelidikan dan penilaian yang sistematik dan berkualiti. Mercy Malaysia perlu menjalankan penyelidikan dan penilaian berkualiti tinggi untuk menentukan keperluan, kesan dan cabaran dalam pelaksanaan projek. Walau bagaimanapun, terdapat juga kekurangan sumber kemudahan dan individu yang berkebolehan untuk menjalankan penyelidikan dan penilaian ini, terutamanya di kawasan yang terpencil, sukar diakses atau berisiko tinggi. Selain itu, terdapat juga kekurangan data, maklumat dan bukti yang boleh digunakan untuk menyokong dan meningkatkan operasi Mercy Malaysia. Seperti yang kita tahu, Mercy Malaysia merupakan salah satu persatuan bantuan perubatan Malaysia yang berada di bawah NGO. Bantuan yang dihulukan oleh Mercy Malaysia ini telah memberikan pelbagai impak kepada negara dan masyarakat. Dengan segala jenis bantuan yang diberikan oleh Mercy Malaysia, ia dapat memberikan pelbagai impak positif kepada negara. Antaranya, ia dapat mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa. Malaysia dikenali bukan sahaja dengan negara Islam yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Malah Malaysia juga dikenali sebagai negara yang rakyatnya sentiasa menghulurkan bantuan kepada negara-negara yang memerlukan. Dengan segala bantuan yang diberikan oleh Mercy Malaysia, ia bukan sahaja memberikan impak kepada negara, malah ia juga memberikan impak yang positif kepada masyarakat, terutamanya mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan jati diri setiap masyarakat. Masyarakat kini lebih peka terhadap persekitaran dan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Selain itu, masyarakat juga mempunyai nilai kesedaran terhadap kesusahan orang lain dan sanggup menghulurkan segala tenaga dan wang ringgit untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah sentiasa menyokong segala usaha murni yang dijalankan oleh Mercy Malaysia untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Langkah penyelesaian yang boleh diambil oleh Mercy Malaysia ialah analisis kebutuhan masyarakat. Mercy Malaysia seharusnya melakukan penelitian untuk memahami masalah. Antara langkah yang boleh diambil adalah dengan membuat kajian lapangan, analisis tentang keperluan jangka masa panjang, analisis risiko dan sebagainya. Setiap analisis keperluan masyarakat mesti disesuaikan dengan konteks tempatan. Selain itu, inovasi dalam teknologi amatlah penting. Kita seharusnya memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan keberhasilan dalam program. Contohnya, menggunakan aplikasi TikTok dengan membuat kempen atau adakan satu tanda pagar untuk menyebarkan kempen tersebut. Pada era globalisasi ini, keterlibatan generasi muda amatlah penting. Agensi-agensi ini seharusnya menarik minat generasi muda untuk menyertai mereka dalam sesuatu program yang dilakukan secara sukarelawan. Akhir sekali, pengurusan bencana. Sebagai contoh, mereka seharusnya bersedia untuk menghadapi dan bertindak balas terhadap bencana alam. Hal ini dapat membantu ramai orang dalam kesusahan semasa berlakunya bencana alam. Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang berkomitmen untuk menyediakan bantuan dalam situasi krisis dan bencana. Mereka telah terlibat dalam pelbagai projek kemanusiaan, memberikan rawatan, air bersih dan bantuan lainnya kepada mereka yang memerlukan. Kesimpulannya, Mercy Malaysia memainkan peranan penting dalam menyediakan pertolongan dalam keadaan darurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjejas.